mesyuarat petisyen pengampunan akan diadakan pada hari Jumaat nanti, iaitu 28 hari bulan April. Namun dapatan saya, tidak ada nama Datuk Seri Najib yang disenaraikan untuk dibincangkan oleh lembaga pengampunan. Itu cerita dia saya. Jadi menurut apa yang saya dapatan saya melihat dari tulisan daripada Tun Carlos. Katanya petisyen pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib terhadap hukuman penjara dan denda tidak semestinya dibincangkan dalam lembaga pengampunan yang dijadualkan bermesyuarat Jumaat ini. Dan sekaligus menimbulkan persoalan sama ada permohonan pengampunan Datuk Seri Najib akan disentuh dalam mesyuarat berkenaan. Jadi, sewaktu bercakap kepada media Hidup Bersama Malaysia, mantan Peguam Negara Tan Sri Abu Talib Osman berkata, keutamaan permohonan pengampunan yang dibawa ke dalam mesyuarat itu bergantung pada urus setia lembaga pengampunan di bawah bahagian hal ehwal undang-undang Jabatan Perdana Menteri bagi kesalahan di wilayah persekutuan. Ini kenyataan daripada mantan Peguam Negara, saudara. Bagi petisyen selain daripada wilayah persekutuan, proses itu dilakukan oleh urus setia di negeri masing-masing. Dan tidak semestinya mesyuarat itu membincangkan kes-kes tertentu, termasuklah kes Datuk Najib. Ada banyak lagi petisyen pengampunan yang diterima dan terserahlah kepada mereka untuk membawa mana satu ke dalam mesyuarat. Difahamkan lembaga pengampunan mengadakan mesyuarat itu Jumaat ini membincangkan permohonan petisyen pengampunan yang dikemukakan oleh banduan yang gagal dalam rayuan di Mahkamah Persekutuan. Namun sehingga ini belum pasti sama ada permohonan pengampunan Datuk Seri Najib dibincangkan dalam mesyuarat itu nanti. Walaupun keluarga bekas Perdana Menteri itu dan Majlis Tinggi UMNO sebelum ini pernah membuat ketetapan merayu pengampunan bagi Datuk Seri Najib ke bawah durian tuanku Sultan Abdullah Riyatuddin Al-Mustafa Billah Shah. Jadi menurut Tan Sri Abu Talib, yang di-Pertuan Agong berhak untuk mengeluarkan hasil keputusan mesyuarat dengan serta-merta atau menangguhkan kepada tarikh yang lain. Itu kuasa ataupun ini kuasa pengampunan ini, saudara, terserah kepada baginda. Tidak mesti bincang hari ini maka akan ada keputusan segera. Baginda boleh tangguh ke dalam tarikh mesyuarat yang lain, katanya. Jadi menurutnya Yang di-Pertuan Agong terlebih dahulu mempertimbang nasihat anggota lembaga pengampunan. Meskipun Sri Paduka mempunyai kuasa mutlak untuk memberi keampunan, tunda hukum dan lega hukum. Jadi semua itu katanya tujuan lembaga pengampunan diwujudkan untuk memberi nasihat kepada Sri Paduka Baginda Pertuan Agong untuk mempertimbangkan sebarang petisyen pengampunan. Saya perlu jelaskan di sini, saudara. UMNO tidak menghantar petisyen, cuma rayuan ke bawah duli tuanku untuk mempertimbangkan, bukan pada majlis pengampunan. Kerana di bawah perkara 42 dalam kurungan 5, lembaga pengampunan terdiri daripada Peguam Negara Persekutuan, Menteri Wilayah Persekutuan yang bertanggungjawab dan tidak lebih daripada 3 orang anggota lain yang dilantik oleh Duli Yang Memulia Pertuan Agong. Jadi, sebelum memberi nasihat mengenai apa-apa perkara, lembaga pengampunan hendaklah menimbangkan apa-apa pendapat bertulis yang mungkin dikemukakan oleh Peguam Negara mengenai perkara tersebut. Ini kena jelas, saudara. Jangan mengatakan bahawa bila tidak ada nama Datuk Seri Najib dibawa dalam mesyuarat majlis pengampunan, kata tidak ada pengampunan. Tak boleh begitu, saudara. Kuasa nak mengampunkan atau tidak terpulang pada Agong. Dan majlis setakat ini yang dapatan saya 3-4 hari lepas pun saya dah bagi tahu nama Datuk Seri Najib tidak tersenarai. Mungkin ada cara lain agaknya. Sebab saya yakin sebagaimana Saudara Adam Malik melalui MyTV Online, dia ada menulis, saudara. Dia kata bahawa ada pihak bimbang bahawa kerja-kerja konspirasi ini akan terdedah seandainya Datuk Seri Najib bebas. Malahan seandainya Hakim Nazlan dibawa ke mahkamah juga akan mendedahkan adanya konspirasi untuk mengenakan Datuk Seri Najib. Ini yang membuatkan rakyat ternanti-nanti apakah tindakan selanjutnya. Yang paling penting sekarang bagi rakyat, pertama mereka mengharapkan agar Datuk Seri Najib diberi keampunan oleh Duli Yang Memulia Pertuan Agong. Dan yang kedua, perbicaraan terhadap Datuk Hakim Nazlan perlu dilakukan selepas Suruhanjaya Pencegahan Rasuah melakukan siasatan. No one is above the law. Tidak ada sesiapa pun di negara kita ini mengatasi undang-undang. Itu termaktub dalam prinsip rukun negara dan perlembagaan negara kita. Setiap warga perlu menghormati undang-undang dan perlembagaan.
Jadi sebab itu sama ada ketua hakim nak bagi komen itu dan ini, itu persoalan lain saudara. Kita mengharapkan agar isu Datuk Seri Najib ni segeralah diselesaikan. Malahan Yang Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim juga telah menyatakan pihaknya juga telah berbincang dengan kerajaan dari negara China untuk membawa pulang segera Joloh, iaitu pelaku atau suspek yang merupakan the prime suspect yang terlibat dalam skandal YNDB bersama-sama dengan gerombongannya ataupun gerombolannya. Saya haraplah persoalan ini dapat segera diselesaikan. Bagi saya, janganlah seorang saja terinaya, yang lain lepas bebas. Banyak nama-nama Hakim Nazlan, Izzati, bekas mantan Governor Bank Negara dan suaminya atau keluarganya. Juga jangan lupa orang macam Nek Faizal, ramai lagi, tak silap saya dalam 20 orang. Semua mereka perlu dibawa, dikemukakan ke muka pengadilan untuk diadili. Itu keadaannya. Rakyat tidak menuntut lebih daripada itu. Saya yakin bukanlah rakyat kata kalau dah salah-salah Datuk Najib tak salah, tak boleh. Rakyat cuma mahukan agar perbicaraan itu biar nampak adil dan tuntas. Tak lebih daripada itu, saudara. Saya pun tak mahu nak berpihak mana-mana. Saudara Ramlah Hamid, dia kata mereka buat konspirasi beramai-ramai, tapi Datuk Seri Najib yang menjadi mangsa penjara. Mana ada adil, katanya Saudara Ramlah Hamid. Ini pandangan rakyat, saudara. Saya harus menyuarakan pandangan warga kita. Ini keadaannya, saudara. Dan soal pengampunan yang adakan mesyuarat pada hari Jumaat ini, dapatan saya 3 hari lepas pun saya beritahu tak ada nama itu tersenarai. Tapi mungkin dimasuk ke saat akhir pun tak tahu juga. Ataupun kalau tuanku mengatakan okey, dah dapat laporan apa semua tu, ini kehendak tuanku mahu diberi pengampunan pada Datuk Seri Najib sejajar sebagaimana aduan daripada Majlis Tinggi UMNO yang merasakan bahawa perbicaraan Datuk Seri Najib ada kepincangan dan perlulah dipertimbangkan ke bawah tuanku untuk membebaskan Datuk Najib, kerana menurut daripada pengerusi 5 hakim yang menyatakan secara jelas bahawa perbicaraan terhadap Datuk Seri Najib tidak ada keadilan dalam perbicaraan. Bukan tidak ada keadilan pada Datuk Seri Najib, dalam perbicaraan itu kena jelas, saudara. Agar jangan kita terlanggar nanti orang kata contempt of court, saudara. Okey, saya dah jelaskan soal Seri Najib. Ramai orang bertanya bila. Inilah penjelasan saya. Itu dapatan yang saya dapat, saudara. Saya juga menerima kiriman daripada seorang teman yang bertanya pada saya, ini balik pada UMNO sikit, saudara. Apakah pelantikan jawatan pegawai dalam pimpinan UMNO di peringkat negeri itu terdiri daripada hanya untuk ketua bahagian saja? Ini persoalannya. Kerana teman saya menghantar, dia kata kalaulah hanya di kalangan ketua-ketua bahagian saja, maka ini tidaklah jelaskan. Sebab setahu saya tidak. Jawatan ketua perangan, jawatan bendahari, jawatan setiausaha perhubungan UMNO negeri itu terpulang kepada pengurusi perhubungan. Tak semestinya ketua perhubungan saja. Kerana kita melihat ketua bahagian saja. Kerana kita melihat kadang-kadang ketua bahagian ni sembang aja lebih. Cuma kita mengharapkan waktu-waktu yang terbaru ini, dengan kepimpinan yang baru, mereka dapat melaksanakan tugas dengan baik untuk menyantuni di peringkat akar umbi. Kerana UMNO perlu berubah. Andainya UMNO tidak mau berubah, maka kita akan rebah. Saya mengharapkan agar pimpinan di peringkat negeri-negeri lantiklah orang yang benar-benar mau bertugas. Bukan hanya sekadar kerana dia ketua bahagian mesti jadi bendahari. Kerana dia ketua bahagian mesti lantik ketua perangan. Sebagaimana pernah berlaku di Selangor. Kerana dia bukan ketua bahagian, maka jawatan ketua perangan pun maka dilucutkan. Itu tak betul, saudara. Jawatan-jawatan ini hendaklah diserahkan kepada mereka yang benar-benar jujur, ikhlas untuk memberi khidmat bakti pada parti, saudara. Now, saudara, saya nak mengingatkan pada teman-teman ahli-ahli politik, khususnya mereka yang ada jawatan. Apa yang berlaku di Melaka, apa yang berlaku di negeri lain, bagi mereka yang ada jawatan dalam kerajaan ataupun menjadi wakil rakyat, mereka harus berhati-hati, saudara. Kerana sekarang ni dalam dunia tanpa sempadan, saudara, media sosial ini bergerak begitu pantas. Serangan terhadap pembunuhan karakter ataupun personality ataupun character assassination terhadap orang-orang politik sedang bermerajalela, begitu mengganas. Tambah-tambah lagi saat kita bakal menghadapi musim pilihan raya di 6 buah negeri. Apa yang berlaku di Melaka kita tak tahu sejauh mana benar atau tidak, siapa yang merakamkan, siapa yang menghantar. Ini keadaannya. Jadi
kepada setiap ahli politik, jagalah diri dengan baik. Jagalah tingkah laku. Jangan sesekali membuat sesuatu tindakan yang boleh membuatkan hilang yakin rakyat terhadap anda. Berilah contoh yang baik. Apa yang berlaku terhadap sahabat ini, kawan saya, saudara Rais Yassin ni, dia orang baik. Dia adalah lulusan daripada Universiti Al-Azhar. Tapi bila dikatakan adanya keterlibatan dalam sekadar seks, saya pun tak tahu sejauh mana benar atau tidak. Apakah ini merupakan serangan? Sebab orang boleh buat macam-macam sekarang ni, saya gambar orang tu boleh dipinda, maka ditonjolkan. Itu keadaan. Jadi berhati-hati. Dan bila anda menggunakan media sosial ini, juga harus berhati-hati. Sebab culipan-culipan yang anda hantar itu kadang-kadang boleh diedit, boleh disambung-sambung. Sebab itu saya mengingatkan, macam saya jelas. Apa saja suntingan yang anda lakukan, anda harus bertanggungjawab. Saya tak tanggungjawab. Itu keadaan saya. Sekarang saya melihat keadaan serangan, dan dalam zaman teknologi ini saya melihat ledakan serangan peribadi semakin zalim dan semakin ganas. Memang ganas saya. Masing-masing menuduh, maki-maki. Malahan saya nak bagi tahu saudara, contoh saya berikan, isteri Perdana Menteri pakai kasut bata pun dah direkodkan. Pakai kasut bata salah, pakai kasut LV salah. Apakah tak pakai kasut? Yang betul. Itu keadaannya. Sekarang ini saudara legend, benar, zaman fitnah sedang bermerajalela. Ustaz-ustaz sudah mendedahkan pada kita, memang dunia akhir zaman ini fitnah itu adalah menjadi sebahagian daripada kita. Jadi berhati-hati. Dan teman-teman yang bila mendengar macam-macam cerita ni, jangan terus percaya. Hayati dulu.